Sembahyang itu tiang agama. Nabi kata, as-salatu imaduddin. Sembahyang itu tiang agama. Makna apa dia tiang, tuan-tuan? Ada 3 makna bila Nabi sebut sembahyang itu tiang agama. Apa makna yang Nabi nak habaq dalam hadis ni? 3. Yang bawa buku tulis atau bawa apa-apa? 3. Yang pertama, tuan-tuan, kita kalau nak bina apa-apa pun bermula daripada tiang. Contoh binaan masjid bermula daripada tiang. Apa maknanya, tuan-tuan? Maknanya organ ataupun kita kata bahan yang paling utama di dalam sesebuah binaan adalah tiang. Orang bina tiang. Kalau tiang tu sengit, bangunan akan jadi sengit. Ni yang pertama. Siapa yang tak jaga salat 5 waktu ni, tuan-tuan, maka akan sengitlah urusan agama dia dan akan sengitlah kehidupan dia. Makna apa dia sengit? Tak betul. Sebab tu daripada rukun Islam 5 benda ni, Allah Ta'ala letak, Nabi letak salat 5 waktu ni pada baris yang kedua, rukun yang kedua. Yang pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nak terjemah asyhadu an la ilaha illallah, aku naik saksi bahawa tidak ada Tuhan yang layak dan boleh disembah melainkan Allah. Dan aku naik saksi bahawa Nabi SAW itu adalah pesuruh Allah. Nak terjemah 2 kalimah syahadah ni lagu mana? Yang pertama, Allah Ta'ala suruh jaga apa dia? Salat 5 waktu. Tuan-tuan, kalau buat tiang ni sengit, tiang ni tak cukup, binaan kita takkan kukuh. Tuan-tuan cuba tengok tiang masjid, tuan-tuan, ada berapa? Bilang tengok tiang ada berapa. Nampak ada berapa, tak nampak ada berapa. Nampak ni makna duduk tengah-tengah ni. Kadang-kadang tiang lebih ramai daripada orang meh-meyang. Lah kali tengok-tengok dalam syurga, game Padang Limau ni tiang banyak dalam syurga. Tiang. Tuan-tuan cuba kita pergi katok tiang ni, buang setengah, tinggal setengah. Berani nak meh-meyang. Kot tengah sembahyang, tuan-tuan, terjun bumbung. Ni yang pertama. Kalau tiang ni tak cukup runtuh bangunan, maknanya apa dia? Struktur dia tak kuat. Sama lah dengan agama ni. Kita sembahyang ni untuk apa dia? Yang pertama, dia nak protect diri kita. Antaranya dia nak protect diri kita. Natang apa dia protect ni, ustaz? Dia nak jaga. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang tu dia nak protect kita daripada melakukan perbuatan keji dan mungkar. Fahsya' tu kita terjemah perbuatan hak jijik, tak apa nak elok. Bahasa KL dia panggil keji. Siapa, tuan-tuan, kita duk heran ni, sembahyang ekor tikam. Ni game betul 20 Muhammad. Tu 19, betul 20 Padang Limau. Ramai. Sembahyang. Pergi tengok kedai kok, duk beratok beli. Geng sembahyang pun ada. Keluar rumah tu elok dah, nak main sembahyang sak. Dia kena pergi kedai kok dulu, kata orang tua ni. Pergi tikam. Dapat nombor lena malam mimpi. Mak kilau main habak 4650. Dia kata, Ustaz dapat saya 4650 pergi tikam. Tikam kena elok. Dapat kat 30,000 bagi kat cikgu Wan 10,000 suruh buat kenduri seminggu. Kedarah duit ekor dengan masjid ni seminggu, tuan-tuan. Mana kita nak tahu dia bagi ke, kita nak tanya duit halal ke haram. Doa tak sangka dah kita ni selamat. Dia kata minta murah rezeki lagi nak. Dia kata insya-Allah kita pun meratik musim bebas lepas nak minta murah rezeki ke dia. Bulan depan kena lagi. Dia kata mujarab, dia kata. Kita pun heran hang duk berniaga apa ni. Dia kata tak ada apa dah, duk mengarang lah. Mengarang kita ke tak mengarang ekor, dia kata. Dia boleh. Sembahyang dia buat, maksiat pun tak tinggal. Sebab apa dia, tuan-tuan? Sebab apa dia? Salat dia tidak sempurna. Sempurna daripada sudut mana? Yang pertama, salat dia tak sempurna daripada sudut berapa kali yang Allah Ta'ala wajib. Cuba cek. Dalam hidup kita ni 5. Subuh, lohar, asar, maghrib, isyak. Ini baru berapa?
Hari ni baru berapa? Saya cakap jujur tuan-tuan, hari ni saya tak cukup lagi, baru 4. Baru 4 Zat? Ya 4. Mana satu lagi? Syiah tak masuk. Nak mayang bawa, Syiah tak masuk. Dia kata saya pun alhamdulillah tak baru 1. Mampu subuh tak jaga tarawih, duha tak tinggal, subuh tak mayang. Hang ni ikut mana? Dia kata bagi rezeki murah pak hang mai ikut mana ni? Subuh tak mayang, duha tak tinggal. Tuan-tuan, sebab tu kita mudah untuk buat maksiat. Sebab tu kita senang nak buat maksiat. Sebab apa dia? Ibadat kita tak cukup. Yang kedua, tak sempurna daripada sudut mana tuan-tuan? Yang kedua, tak sempurna daripada sudut rukun, syarat, benda yang wajib, benda yang sunat, tak jaga dalam solat. Sebab apa dia? Tak ada ilmu. Sebab apa dia tak ada ilmu? Nyegan nak mengaji. Sebab apa dia nyegan nak mengaji? Balok lihat. Sebab apa balok lihat? Tak ada keinginan. Sebab apa tak ada keinginan? Sebab dia tak nampak benda tu penting. Tu saya susun, tuan-tuan faham. Tak ada. Sebab apa dia jahil? Sebab tak mengaji. Orang suruh ustaz main mengajar, dia haram tak main mengaji. Nak salah ustaz mengajar dah. Macam-macam ustaz yang tu ada. Kadang-kadang ke masjid nak buat kuliah pun segan. Sebab apa dia? Takut ustaz ramai pada jemaah. Banyak kali jadi dah ustaz ramai pada jemaah. Kita kata kok mana ustaz ramai pada jemaah? Bilang-bilang ustaz sebulan ada 32 orang. Campur subuh, campur khutbah, campur kuliah maghrib. 32 orang. Hak main mengaji 23 orang tu. Sebulan ustaz lebih ramai daripada main mengaji. Tak ada keinginan nak mengaji. Sebab apa dia? Dia tak mau nak buat perubahan dalam kehidupan. Inilah problem yang besar. Tuan-tuan, tu yang dikatakan as-salatu imaduddin, tiang agama tu. Tiang pertama. Yang kedua makna tiang tu apa dia? Yang kedua makna tiang tu apa dia? Tuan-tuan, makna tiang ni tuan-tuan, kita kena ikat, kita kena diri elok-elok. Sebab tu sembahyang dia tak panggil menunaikan solat, yang dia panggil mendirikan solat. Beza. Tuan-tuan cuba tengok lah. Dia ada 5. Yang pertama mengucap 2 kalimah syahadah rukun Islam. Yang kedua mendirikan solat 5 waktu. Ada tak mengerjakan solat? Mendirikan. Tuan-tuan tengok tu, wa man aqamaha, barang siapa yang mendirikan. Tuan-tuan, habis tu imam baca khutbah. Tu imam baca khutbah kan. Khutbah yang kedua tu, barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Adapun ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Nah, tuan-tuan duduk lena tu. Kemudian tu imam baca Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Habis tu ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh. Sampai habis tu imam kata dia aqimus salat. Mai kita pegang-pegang diri sembahyang. Sembahyang ni dia panggil diri, dia tak panggil kerja. Mendirikan salat, tidak. Mengerjakan puasa di dalam bulan Ramadan, menunaikan, mengeluarkan zakat, dan menunaikan ibadah haji. Betul tak? Kau tentang pada 5 ni rukun Islam kau lain. Tak sama dengan kami geng kau dia. Sama. Mana ada mai satu ustaz menunaikan salat. Dia bukan menunai, mendirikan. Makna apa dia? Tiang, orang diri, bukan orang buat. Esok nak buat apa? Penaik tiang. Kita penaik tu berdiri lah. Esok nak buat rumah ni nak buat apa? Dia tanya tukang. Tukang kata insya-Allah esok kita nak penaik tiang. Penaik. Bukan berturun, penaik. Solat dia kena diri. Makna benda yang nak kena diri, kena teliti.
Teliti daripada sudut mana? Daripada mula hampir ambil yang semayang kat luar tu. Kena teliti dah. Ambil yang semayang. Ambil yang semayang. Ambil yang semayang bagi molek-molek. Teliti. Sebab tu Nabi kata, "Waman aqamaha." Siapa yang mendirikannya, iaitu salat, faqad aqamad din. Dia telah mendirikan agama. Makna apa dia? Nabi tak kata siapa yang mengerjakan haji, makna dia telah mendirikan agama. No, Nabi tak kata. Nabi tak kata siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan bermakna dia telah mendirikan agama. Tak. Tapi Nabi ambil apa dia? Nabi ambil salat. Tuan-tuan bayang kalau satu orang mai kata kat kita, mak pak kita katalah, hang kalau buat benda ni hang telah menggembirakan mak. Kita seronok tak tuan-tuan? Kalau hang buat benda ni hang telah mengecewakan mak. Kita nak buat tak benda tu? Tak. Dulu zaman kita mengaji dapat nombor satu. Hang ni mak nak abang satu lah. Hang telah membahagiakan mak. Seronok tak? 4 orang anak. Kita ni mak kata, dalam 4 orang anak mak, hang lah yang paling banyak membahagiakan mak. Oh, seronok tuan-tuan. Tahu dah, pak kepinggiran mak kita tu hak kita dah. Tahu dah, mak kita ada 6 geran, adik-beradik ada 4 keping boleh kat kita dah. Membahagiakan mak. Dalam hidup kita akan buat benda yang mak kita bahagia. Kita mak kita tua apa minta larat dah. Kita akan buat benda yang mak kita bahagia. Apa dia benda yang mak kita bahagia? Macam-macam. Pagi-pagi kita tahu mak kita ni dia suka nasi lemak. Nasi lemak kita akan beli. Tak beli nasi lain. Awak tak beli nasi lain, mak tak makan. Mak tak makan, tak beli. Nasi lain, tak beli. Mak tak makan nasi kandang, tak beli nasi kandang. Kita akan beli benda yang mak kita makan, nasi yang mak kita makan. Sebab apa dia? Kita nak membahagiakan mak kita. Nabi kata, ni bukan cerita mak, bukan cerita pak, ni cerita agama. Nabi kata siapa yang mendirikan salat, dia telah mendirikan agama. Waman hadamaha, barang siapa yang meruntuhkan salat, faqad hadamad din, dia telah meruntuhkan agama. Berat tak tuan-tuan? Baru ni kita duduk kelang kabut isu penghinaan terhadap agama baru ni. Isu orang hina agama. Mula daripada betina sial tu, ada pergi duk buang baju dalam kelab komedi bodoh lawak bodoh dekat Kuala Lumpur tu. Dah maaf lah saya panggil betina sial. Minta maaf. Dan saya takkan tarik balik kenyataan ni. Setuju ke tak? Kita nak panggil betina sial. Setuju ke tak? Betina sial. Tak maaf lah ustaz ni mungkin mulut lepas baik tak jahat je saya. Saya orang buat lebih korang, aku maki pun maki. Saya peduli apa? Hang hina agama, nak suruh aku hormat hang. Sorry lah, aku tak maki pak yang besar tu. Tuan-tuan, habis betina sial tu, mai jantan tak guna mana ada 3-4 ekor ni. Tu yang kena tabuh tu. Tu salah sekor yang kena tabuh tu. Tu apa jantan babi, apa dia panggil babi tu. Tak maaf saya panggil dia babi. Sebab dia panggil Nabi Muhammad babi, saya nak panggil dia babi juga lah. Dia kata Allah babi, saya panggil dia babi lah. Tu babi tu. Tuan-tuan nak kata apa tuan-tuan? Dia boleh kata Nabi Muhammad dengan perkataan babi. Tuan-tuan nak kata apa? Tuan-tuan nak panggil dia orang, kata tuan nak panggil dia babi ni, mendatang ni. Dia kata Allah babi. Tuan-tuan nak kata apa mendatang babi ni? Pada kita bubuh mendatang babi dia ni. Lah kali boleh kena 50,000 lah. Dia kata Nabi Muhammad babi, kena denda 25,000. Dia kata Allah Ta'ala ni babi, kena 25,000. 50,000 ya babi tu kena. Tuan-tuan nak kata apa? Tuan-tuan nak kata apa? Ni realiti negara kita. Nama Islam, negara Islam, pemimpin Islam.
Tapi tak ada satu undang-undang yang nak protek Islam, nak jaga Islam. Tak ada. Ni kita ni bulan kemerdekaan ni. Ogos ni berapa puluh tahun dah kita merdeka apa tu? 60 berapa tahun dah. Pada nama menteri dari bila nampak zaitun sampai nampak lah ni. Lah nampak apa dah? Lepas dah. Ramai bila nama menteri pun lah nampak apa dah? Nampak apa you? Oh, cikgu 7 ke 8 ni. Mek Sabri ni nombor 7 nombor 8 tau. Daripada Tengku Abdul Rahman sampai Mek Sabri ni lah. Tak ada seorang pun pada dalam menteri ni ke pihak tuan-tuan. Tak ada. Ha? Mula-mula nama dia Tengku Abdul Rahman. Lepas Tengku Abdul Rahman, Tun Abdul Razak. Lepas Tun Abdul Razak, Tun Husin. Lepas Tun Husin, Dr. Mahathir. Lepas Dr. Mahathir, Pak Lah. Betul? Lepas Pak Lah, Datuk Najib. Pak Datuk Najib, Dr. Mahathir balik. Pak Dr. Mahathir, Tan Sri Mahyudin. Pak Tan Sri Mahyudin, Mek Zabri. 9 dah. Oh, saya ingat ke 7. 9 dah. 9 dah. Dia lah, Mek Zabri nombor 9. Tuan-tuan tak mustahil nombor 10. Datuk Seri Usam. Tak mustahil orang kot dia. Lah tuan-tuan gelak. Tuan-tuan duduk pergi dengar ceramah Mat Sabu, tuan-tuan nak percaya dia jadi Menteri Pertahanan. Dunia ni tuan-tuan ni, dunia. Nombor 9 dah Mek Zabri ni. 9 dah menteri kita. Syukur banyak-banyak lah sekali pangkah 36 menteri kita dapat. Tak ada sejarah dunia tuan-tuan. Sekali kita mengundi 3 kerajaan kita dapat. Ha. Ni mau tak pilih raya lagi tak mustahil kerajaan keempat. Daripada Tengku Abdul Rahman sampai Mek Sabri ni tuan-tuan, tak ada seorang pun Perdana Menteri kapiak. Betul ke tak? Betul. Islam belakang Perdana Menteri ni. Negara kita, tuan-tuan setuju ke, tuan-tuan tak setuju ke, tu tuan-tuan punya hak. Cuma saya nak abang, daripada sudut perlembagaan negara, Islam adalah agama bagi persekutuan. Maknanya Islam adalah agama bagi negara. Islam agama bagi negara. Ya, kau tak tunai hukum Islam pun, tu cerita nombor 2. Macam kita lah tuan-tuan, macam kita. IC tulis Islam, tapi hidup tak macam orang Islam pun. Yang tu cerita nombor 2. Penting hang. Faham tak? Faham tak saya nak abang? Tuan-tuan pegang-pegang IC. IC tuan-tuan bawah tu dia tulis Melayu Islam. IC kita kan? Bawah tu dia tulis anak bangsa kita bangsa Melayu. Islam, agama kita agama Islam. Tak tahulah yang kata kalau bukan Islam dia tulis apa, tak tahu dia tengok tak isi orang bukan Islam. Saya orang tak tahu tak. Islam. Tapi dia tu hidup tak macam Islam pun. Hak tu cerita nombor 2. Yang penting dia tu Islam. Dia mati, kita kena urus cara Islam. Macam negara kita lah. Dalam perlembagaan, kita kata perlembagaan tu IC lah. IC negara. Dia kata Islam adalah agama bagi persekutuan. Maknanya apa dia? Negara kita ni negara Islam. Agama kepada negara adalah agama Islam. Tuan-tuan baca silap. Islam adalah agama rasmi negara. Tak. Kalau sebut agama rasmi, dia ada agama tak rasmi. Macam tuan-tuan anak kita jadi menteri, yang ni kediaman rasmi saya. Oh, makna ada acara rasmi, duduk tani lah. Ya. Rumah tak rasmi mana? Rumah tak rasmi saya, rumah saya lah.
Maknanya kediaman rasmi ni tuan-tuan, kediaman rasmi menteri ni, kalau ada upacara rasmi, dia pergi datang tu. Dia nak terima tetamu luar negara, dia ada majlis-majlis rasmi, duk datang tu. Tu nama dia kediaman rasmi. Tapi lah tak kira menteri-menteri ni dia angkut habis. Lagi dia boleh angkut sepupu sepapak pun emek nak buh nak rumah menteri tu. Sebab apa dia? Bil tak ada bayar, orang gaji ada, makan dibayar. Itulah. Macamlah kenderaan rasmi. Yang ni kenderaan rasmi saya. Maknanya apa dia? Dia ada apa-apa yang upacara rasmi, naiklah. Tapi tak nak pergi tutup minum dengan kawan pun naik kenderaan rasmi tu juga. Tu tak mahu nak komen lah, biar lah. Cuma nak abang perkataan rasmi tu. Macam tentu ada yang ni isteri rasmi saya. Makna upacara rasmi bawa bini ni. Dia ada bini tak rasmi. Kacau. Sebut bagi betul-betul. Jangan sebut Islam adalah agama rasmi negara. Tak betul. Islam adalah agama negara. Islam adalah agama negara. Tapi tak menjalankan hukum Islam, tu cerita nombor 2. Itu kena ulas panjang. Cuma saya nak abang tentang Islam ni. Kita ada bank Islam. Jam-jam Islam tu ada lah tuan-tuan. Dia ada peruntukan khusus untuk Islam. Dia ada menteri hal ehwal agama, jaga Islam. Dia bukan jaga agama-agama, dia jaga Islam ya. Tak ada dalam negara kita yang ni menteri jaga Islam, ni menteri jaga Buddha, yang ni menteri jaga Hindu, yang ni menteri jaga Kristian. Tak ada. Yang ada menteri yang jaga agama Islam. Sebab apa dia? Negara ni negara Islam. Dalam peruntukan yang dibentangkan oleh Menteri Kewangan pada tiap-tiap tahun, dia akan ada peruntukan bajet untuk perkembangan Islam. Dia ada. Dalam negara kita bab dakwah, ada badan yang ditanggungjawabkan, Yayasan Dakwah Islam, jaga bahagian dakwah. Jaga pula tentang pembangunan ekonomi Islam. Dia ada YAPIM. Dia ada Jabatan Hal Ehwal Agama Islam. Peruntukan dibagi kepada Jabatan Hal Ehwal Agama Islam. Dia ada pula Jabatan Mufti. Ni macam-macam bab Islam ni. Tuan-tuan nak buat masjid, tuan-tuan tak boleh buat buta tuli lagu tu ya. Kena panggil, minta kebenaran, diluluskan. Mufti kena lului, kena wahmai orang nak teropong. Penetapan arah kiblat, takut orang mayang kau tu, tuan-tuan mayang kau tu. Dia pergi beli kompas RM5 3 kupang tu. Kompas mayang RM5 3 kupang tu. Oh, pusing. Ada abang kau tu. Pada kiblat kau tu. Pasal apa? Kompas pun RM5 3 kupang. Mai, jaga ni. Kalau ada keliru masalah apa, ni jabatan yang diperuntukkan. Tapi tuan-tuan bayang 60 tahun lebih kita merdeka tuan-tuan, negara Islam, tapi tak ada satu undang-undang yang nak protek agama Islam. Tuan-tuan cuba fikir, pelik ke tak? Tak tahulah sama ada terlepas pandang ke ataupun tak pandang-pandang. Ada yang kata, yang ni jangan dibuat pandang sebelah mata. Saya kata, kalau pandang sebelah mata tak apa lagi tuan-tuan ni. Kalau dia pandang elok, takut dah lah pandang sebelah mata. Mata hak sebelah tu pula cemeh. Kacau. Dah lah pandang sebelah, cemeh pula. Law ni saya nak abang kat tuan-tuan, kalau orang hina agama, tak ada undang-undang yang boleh diambil. Tak ada. Kalau dalam Islam kata apa dia? Orang hina agama ni, Islam kata kena buat apa tuan-tuan? Tuan-tuan cuba abang, kalau orang hina Islam, dalam Islam ni dia suruh buat apa? Kuatlah sikit. Tuan-tuan pun takut lah. Kena buat apa? Bunuh.
Saya baru-baru ni tuan-tuan, bila hina agama apa, kata parlimen bersidang. Parlimen bersidang baru ni, saya betul-betul saya duk ingat ke, akan ada lah satu orang wakil rakyat ahli parlimen Islam ni yang akan bangkit, yang berhormat speaker, yang dipertua. Saya daripada sekian-sekian, dia akan habak nama, dia tak habak nama dia habak nama tempat. Jadi tuan-tuan, saya Kubang Pasu, dia tak boleh sebut nama, dia kena sebut nama tempat. Saya Jerlun, saya Kuala Kedah, saya Padang Terap, ada gitu nama tuan-tuan. Saya daripada sekian-sekian, sebagai wakil rakyat orang Islam, memohon pertimbangan yang berhormat Datuk Yang Dipertua mengenai satu usul tergempak pengubalan satu undang-undang terhadap penghina-penghina agama Islam yang hari ini semakin hari semakin menjadi-jadi. Setiap hari kita tengok penghinaan terhadap Islam ni tidak pernah putus. Sebagai negara Islam, dan saya pun orang Islam, memohon laluan persetujuan daripada Dewan Yang Mulia ini untuk kita mengubal satu undang-undang terhadap penghina-penghina agama Islam. Saya duk rasa ada, rupanya tak ada. Tak ada. Wallahu a'lam lah, sama ada mereka pandang isu ni remeh. Mungkin mereka merasakan isu lompat parti itu lebih utama nak dibahas. Ya, kita setuju. Putuskan akta lompat parti. Kita pun menduak dah. Dia tengok orang politik kerja lompat. Syak pi tanu, syak pi tani, syak pi tanu, syak pi tani. Haji ni kata ni, kita menduak dah. Betul mau kata ya tak apa tuan-tuan. Yang teruk ni jenis masa kata pisang sambil lompat ambil kencing. Mau kata buru lain. Tahu kata buru? Kata buru dia bukan mudah-mudah nak lompat. Hang pi kacau, dia tak lompat, dia kembang, kemung buat tak tahu. Hak tu masa kata buru. Hak kata lompat ni sambil lompat ambil kencing. Hak ni teruk ni. Betul. Baru ni dia pada kalut tentang krisis makanan. Krisis makanan lah ni. Global, dunia punya masalah lah ni tuan-tuan. Masalah krisis makanan. Kesan utama daripada peperangan Ukraine dan Rusia. Ya, kita tahu benda tu penting. Tapi dalam benda-benda ni, yang mana lebih penting? Jawapannya penghinaan terhadap agama. Tak diambil. Saya nak tanya tuan-tuan, agak-agak lepas ni tuan-tuan akan tengok orang hina lagi tak Islam? Ha? Orang yang hina Islam ni Pak Long, di belakang ni Pak, orang support dua. Yang pertama support daripada sudut perundangan. Kalau hang kena, kami akan sediakan lawyer untuk hang. Yang kedua daripada sudut kewangan. Tuan-tuan tengok bila kawan tu nak diikat jamin tuan-tuan, puak-puak ni dia buat tabung ni, kutip duit dalam masa berapa jam boleh dapat 40,000 Pak Long. Jam, bukan hari, jam. Tuan-tuan nak repair bumbung masjid, nak dapat 40,000 berapa hari? Dia kata bukan hari, saya bulan. Tu saya tengok tabung putih belakang tu. Pembiayaan repair bumbung, betul cikgu? Ha. Bumbung teruk lah. Berapa puluh ribu diperlukan cikgu? 400,000. Tu dia. Lah ada berapa ratus ringgit? 100,000. Tu apa nama nak kutip? Setahun lebih dah. Setahun lebih dah. Setahun lebih dah baru dapat 100,000. Ha. Ni tolong lagi ambil nombor akaun cikgu, bubuh dalam video ni. Kita tolong kutip duit kat masjid ni. Nah, cikgu bagi nombor akaun depa bubuh dalam YouTube boleh lah. Yang mana yang tengok video ni tolong sumbanglah kat masjid ni. Bocor 100,000 setahun lebih. Ha, nak buat lagu mana? Sekali main RM1. Makna kita kena jumpa 400,000 orang.
Elok dapat 400,000, bumbung naik harga pula, pakai tak tukang. Kutip lagi. Elok cukup, naik harga pula, mampu Dan mengkala, bukan bila, mengkala nak boleh tukar bumbung Duit cukup, barang naik. Kutip pula, gaya cukup, barang naik, mampu Lain kali tuan-tuan hadap lekat dong pungkok belanga tu penuh kat atas bumbung. Tu hak dia panggil tu apa gam hadap lekat pungkok belanga. Penuh kat bumbung. Asal bumbung warna merah jadi warna kerum. Ingatkan tukar bumbung dah lekat pungkok belanga tu penuh kat atas tang. Ni nak abang kat tuan-tuan. Puak tu dia kutip berapa jam dia 40,000. Hang hina agama, tak apa. Hang hina Islam, kami support di belakang. Saya betul-betul saya abang kat tuan-tuan, saya rasa kesal. Harap geng habis sapu darah hidung tu. Puak tu pun geram tak tahu nak abang dia pergi sapu darah hidung. Tu pun memang kemai. Aku sanggup mati ni nak hina Islam. Puak tu pergi sapu baru darah hidung, minta maaf dah. Saya nak cabak lah tuan-tuan ni. Saya nak cabak dalam video ni. Saya nak cabak. Siapa yang nak hina Islam lepas ni, tak payah duk maki dalam Facebook lah. Kalau betul-betul hang anak jantan, hang kemah, hang tolong mai hina agama kami lepas kami sembahyang Jumaat di masjid. Hang masuk main dalam masjid, kami nak bagi mic dan ruang untuk hang hina Islam. Kalau hang betul-betul berani, setuju ke tak? Hang nak hina apa dalam Facebook? Ni saya nak cabak kepada penghina agama ni tuan-tuan. Hang cacak telefon depan, hang sembang darah. Kalau hang betul-betul anak jantan ada telur, hang mai masjid mana-mana hari Jumaat, lepas kami mai Jumaat, kami nak tunggu hang. Hang mai masuk dalam masjid, kami nak bagi ruang untuk hang hina agama Islam. Kami nak dengar. Depan muka kami nak tengok. Tuan-tuan rasa dia berani tak? Rasa dia berani tak? Buat haram jadah ni berani ke tak? Kalau berani meh. Hang cacak telefon hang dapat sembang derai. Cish. Hang mai tengok. Hang nak kenal kami siapa? Hang mai tengok. Try tengok. Pak Long hak tali jalan pun dia ribah ke tongkat tu tengok. Hang tengok. Aku jalan tadi aku ribah tongkat mau pergi kena je. Try tengok. Ni satu bab penghina agama. Tapi Nabi habaq. Rupanya tuan-tuan, dalam sedar ataupun tak sedar, kita juga termasuk dalam golongan tu yang meruntuhkan agama. Siapa? Orang yang mengabaikan salat. Ni Nabi habaq. Wa man hadamaha faqad hadama ad-din. Siapa yang meremehkan salat, seolah-olah dia telah meruntuhkan agama. Nabi kata, siapa yang meruntuhkannya, maka sungguhnya ia telah meruntuhkan agamanya. Orang yang tak jaga semayang, orang yang meremeh-remehkan bab semayang, orang yang buat halal balai dengan semayang, dia telah meruntuhkan agamanya. Na'udzubillahi min zalim. Kita duk marah orang, dalam masa yang sama kita tak sedar, kita pun tergolong dalam golongan yang telah merosak dan meruntuhkan agama kita. Na'udzubillahi min zalim. Dan satu riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sambung pada bulan depan. Wallahu a'lam. Jam dah bunyi dah. Saya nak kena ligan tiket saya tuan-tuan. Letih, memang letih tuan-tuan. Saya baru sampai daripada Pulau Pangkok. Semalam ceramah di Pulau Pangkok. Saya balik tadi ferry saya pukul 11. Daripada Pulau Pangkok pergi ke Lumut sampai 11.30 di Lumut. Tekan pula daripada Lumut tadi sampai pukul 4. Pukul 4 saya pergi makan kenduri dekat dengan Pendang. Dekat rumah apa nama kenduri Datuk Ayub Khan. Anak dia duduk orang kahwin. Daripada situ tekan balik main rumah lepas kenduri pas sampai pukul 6. Sampai pukul 6 terlena, jaga pukul 7 tak larat dah, terlena.
Saya keluar ni tuan-tuan daripada hari Isnin hari tu ni. Bukan dekat rumah. Hari Isnin pukul 9.30 di Taiping. Lepas maghrib di Melaka. Balik Melaka hari Selasa di Kuala Lumpur ceramah. Hari Rabu di Kuala Lumpur. Hari Khamis di Kuala Lumpur. Lepas program di Damansara hari Khamis malam, tekan minyak kereta balik sampai di Kok Diang 3.30 pagi. Bukan boleh lena kita kan nak cuci muka, nak gosok gigi, nak ni apa semua. Pergi dekat game 4 lebih. 5.45 bangkit dah subuh. Pergi subuh. Subuh jadi imam apa semua. Meratik bagi 7.30. Kita jenis-jenis keturunan Mak Kilau ni meratik panjang. Duk dengan ayah saya dia meratik bagi 7.30. Saya kata punggah aku tak sarapan apa dah ni. Balik kena nasi lemak apa, packing baju pula. Pukul 9.30, pukul 10 tolak pula pergi ke Pulau Bangkok. Ni balik Pulau Bangkok tuan. Sampai sini. Esok duk ada di Kuala Lumpur. Malam esok Kuala Lumpur. Balik hari Isnin malam Taman Bersatu. Selasa malam Penaga. Rabu malam Serdang. Khamis malam Kota Baru. Tumpat. Hari Jumaat tazkirah sebelum Jumaat Kota Baru. Hari Jumaat malam di Kok Lanah, ayak Lanah lah. Kok Lanah, balik daripada Kok Lanah, daripada tu malam tu juga terikan balik. Malam tu habis ceramah terikan balik. Sebab pukul 11.30 pagi hari Sabtu saya kena ada ceramah di Sungai Petani. Hari Ahad saya mengajak kuliah duha tempat saya. Ahad malam Langkawi pula. Tuan-tuan dengar jadual saya, tuan-tuan stres. Tuan-tuan bayang saya hadap. Tuan-tuan bayang saya hadap. Bukan kadang-kadang tuan-tuan tak larat saya nak pergi Kelantan, nak pergi Terengganu. Ni bulan depan duduk tengok jadual PA saya bagi baru ni Allah. Malam pertama di Firdaus Sebertak. Berapa bulan tu? Dia direct tu. Hari Isnin malam Selasa di Firdaus Sebertak awal bulan depan. Selasa malam Rabu di Firdaus Keratung. Tu tikam kot tu dia tribal mai kot ni pula. Rabu malam Khamis malam esok tu di Sungai Long cerah. Lepas Sungai Long hari Khamis tengah hari di Damansara malam Ara Damansara hari Khamis. Hari Jumaat tuan-tuan, Jumaat khutbah di Parui Negeri Sembilan. Lepas maghrib di Muar Johor. Hari Jumaat kuliah duha pagi Sabtu tu, kuliah duha Ipoh. Saya kata hang ni susun jadual hang tahu tak jalan ni. Saya fikir hang susun jadual hang tahu jalan tak? Bawa ustaz driver dua, betul driver dua, hang nak ceramah aku seorang. Kalau boleh ganti-ganti kerat kawan ni pergi duha, aku pergi ni tak apa. Hang atok ni, hang waras ke tak? Tanya dia waktu hang atok ni hang sedang ke tak? Dia kata sedang. Hang tahu tak Parui tak mana? Muar tak mana? Dia kata sebelah-sebelah Negeri Sembilan dengan Johor, betul lah. Daripada Parui nak pergi ke Muar tu hang tahu jauh mana? Hang sedang ke tak? Tengok. Oh dia kira tok, dia kira faham. Kita tak tahu lah dari sini nak pergi sini berapa jam. Tuan-tuan duduk di ni, tuan-tuan nak pergi Muazzam Syah tu. Saya kena tu tahun lepas. Tahun lepas saya kena, balik tu saya kena Covid tu. Dia atok saya hari Khamis malam. Saya di kampung Tuan Ibrahim Tuan Man tu, nama kampung tu dah. Ni belah Temerloh tu. Dia atok Jumaat malam. Jumaat tengah hari khutbah di Gombak, malam di belah Temerloh. Kuliah duha hari Sabtu Kajang. Malam tu Muazzam Syah. Balik pada Muazzam Syah, esok tu kena dekat dengan Gerik. Balik Gerik terus cuti 2 minggu Covid. Kena terus Covid dia punya tu.
Ni saya duk tengok jadual Allah. Letih tuan-tuan, letih. Ni saya nak pergi lagi, nak naik tak bawa kereta dah. Sebab saya tengok driver saya pun dua-dua tu pun macam kena take pit dah. Letih dah. Macam kain buruk balik Zat Lena, macam kain buruk lah. Saya duduk cadang esok, saya nak pergi lepas subuh. Dan pukul 6.30 lagu tu. 6.30, 7.30, 8.30, 9.30, 10.30 boleh sampai dah. Dan 4 jam, saya punya pecut 3 jam 45 minit, 4 jam boleh sampai dah. Tengok jadi macam kain buruk tuan-tuan. Saya telah tengok tiket, tak apalah, aku pergi tengok tiket lah. Jadi saya nak berlari ke sana pula. InsyaAllah kita jumpa lagi pada bulan depan. Dan wallahu a'lam. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah. Asyhadu an